Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita akan belajar topik yang paling last sekali, iaitu 3.2.4, mencari nilai penghampiran melalui kaedah pembezaan. Tak perlu risau, dia punya tajuk ini tidaklah grand sangat. Sebenarnya 3.2.1 hingga 3.2.4 kita sebenarnya belajar perkara yang sama saja. Kita belajar tentang formula tokokan kecil atau penghampiran dalam nilai X ataupun Y. Sebenarnya sangat mudah. Kita bacalah nota 3.2.4 ni. Rumus delta Y hampir dengan dy dx darab dengan delta X digunakan untuk menentukan perubahan kecil dalam delta Y apabila X berubah dengan nilai yang kecil, iaitu delta X. Nilai penghampiran akhir bagi Y adalah sama bagi nilai awal Y ditambah dengan delta Y. Cikgu faham, tapi kamu tidak tahulah. Untuk fahamkan kamu, kita pergi pada contoh 12. Contoh 12. Diberi Y sama dengan 16 per X kuasa 4. Cari nilai dy dx apabila X sama dengan 2. Seterusnya, cari nilai penghampiran bagi 16 per 2.02. Sekarang soalan dia minta dua perkara lah. Yang pertama, dia suruh cari nilai dy dx apabila X sama dengan 2. Dan ini kita sudah belajar dalam topik yang paling awal sekali. Kalau kamu ingatlah. Kalau kamu tidak ingat, mari kita tengok. Kalau kamu ingat pun, mari kita tengok juga, sebab ada kawan kamu yang mungkin tidak ingat kan. So kita pergi pada 3.1.2. Kalau kamu tengok di sini, cari nilai dy dx apabila X sama dengan something lah. Kat sini negatif 1. So kita sudah belajar lah cara buat. Mula-mula kita cari terbitan pertama, lepas tu kita ganti masuk nilai X dia. So mari kita tengok balik 3.2.4 tadi. Yang ni baby car seat, cikgu baru belilah untuk keselamatan bayi cikgu. Harga dia mungkin agak mahal, RM459. Tapi dia boleh bertahan sampai anak cikgu umur 12 tahun lah. So kalau kamu ada anak nanti, kamu beli yang kalau boleh long life lah, long life using. So untuk penjimatan. So itu adalah selingan. Kita pergi pada contoh 12 tadi. Kita selesaikan permintaan dia yang pertama, iaitu dia suruh cari nilai dy dx. Y sama dengan 16 per X kuasa 4. Yang ini adalah clue yang pertama, iaitu persamaan yang menghubungkan X dengan Y. Dia suruh cari nilai dy dx. So pertama sekali kita kena cari dy dx dia dululah. So dy dx, sebelum tu X dia di bawah. So kita mesti naikkan atas lah. Jadi 16x kuasa negatif 4. Kalau naik atas, dia punya kuasa jadi negatif. So dy dx sama dengan 16. So tulis balik. Dia punya kuasa negatif 4 ni, bawa turun bawah. Kemudian X negatif 4 tolak dengan 1. Yang ni cikgu sudah ulang banyak kali. Kamu mesti faham lah. So 16 darab dengan negatif 4. 16 darab dengan negatif 4 sama dengan 16 darab negatif 4.
kita akan dapat 64. Kita akan dapat negatif 64. X kuasa negatif 4 tolak 1, negatif 5. So, yang ini adalah dia punya dy dx. Ni dia punya kuasa negatif 5 kan. Okey, jadi kita kena bawa turun bawah balik lah. Negatif 4 bahagi x kuasa 5. Okey, yang ni dia punya dy dx. Okey, kita baru dapat cari nilai dy dx. Seterusnya dia punya soalan. Mana soalan dia tadi? Okey, x apabila x sama dengan 2. Okey, apabila x sama dengan 2. So, apabila apa benda ni? Apabila x sama dengan 2, dy dx sama dengan negatif 64 bahagi dengan 2 kuasa 5. So, kita akan dapat 2 kuasa 5 sama dengan 32. Jadi negatif 64 bahagi 32. Negatif 64 bahagi 32, kita akan dapat negatif 2 lah. Betul tak? Okay, kita semak. Okey, betul. So, kita dapat negatif 2. Yang ini adalah permintaan soalan yang pertama lah, iaitu dia suruh cari nilai dy dx apabila x sama dengan 2. So, sini dah dapat markah. Seterusnya, soalan minta kita cari nilai penghampiran bagi 16 bahagi dengan 2.02 kuasa 4. Seterusnya, dia suruh cari nilai penghampiran bagi 16 bahagi dengan 2.02 kuasa 4. Okey, kalau kita perasan lah, 16 bahagi 2.02 ni kan adalah sebenarnya persamaan yang awal-awal diberi, iaitu y sama dengan 16 bahagi dengan x kuasa 4, di mana x dia adalah 2.02. So, apa yang kita belajar sebelum ni, tidak boleh kita kasih masuk dalam persamaan itu nilai y, nilai x yang telah berubah. Kita mesti kasih masuk nilai x asal untuk kita kira nilai penghampiran bagi y. Okey, tidak faham. Kita tulislah. Okey, yang pertama sekali. Kita tahu bila x sama dengan 2, dy dx dia sama dengan negatif 2. Okey, sekarang dia punya persamaan bagi delta y sama dengan hampir dengan dy dx darab dengan delta x. Okey, so delta x delta y hampir dengan dy dx tadi, kita dapat negatif 2 darab dengan delta x. Delta x dia mana? Kita belum cari lagi kan. So, okey, x sama dengan 2 ni adalah x asal. X sama dengan 2.02 adalah x baru. So, x baru tolak x asal. 2.02 tolak 2. Kita akan dapat 0.02. So, negatif 2 darab 0.02, kita akan dapat negatif 0.04. Okay, yang ini adalah delta y dia. So, bila dah dapat delta y, senanglah kita mau cari nilai penghampiran bagi y baru kan. Okay, so macam tadi juga, y baru sama dengan y asal tambah dengan delta y. Okay,
Y asal. Y asal ni kita sudah cari ke belum? Macam belum kan? Okay, mari kita cari dulu Y asal. Okay, Y asal adalah bila X sama dengan 2. Bila X sama dengan 2, Y dia sama dengan 16 bahagi dengan 2 kuasa 4. 2 kuasa 4 kita akan dapat 16. So 16 bagi 16 kita akan dapat 1. So Y asal dia sama dengan 1. So Y asal 1 tambah dengan delta Y. Delta Y tadi kita dapat negatif 0.04. So Y baru adalah 1 tambah negatif 0.04, kita akan dapat 0.96. So macam mana mau tulis dia punya conclusion? Kita tulis jadi ataupun maka nilai penghampiran bagi 16 per 2.02 kuasa 4 adalah 0.96. Okey, itulah jawapan. Apa fungsi dia ni? Kenapa kita susah-susah kira macam ini? Okey, tengok yang ni sebenarnya adalah konsep pada matematik yang lebih tinggi lah. Okey, kalau kamu tekan kalkulator kan. Okey, 16 bahagi dengan 16 bahagi dengan kurungan 2.02 kuasa 4. Okey. Okey, kamu tekan, kamu akan dapat 0.96098. Okey. Dia menghampiri pada 0.96. Okey, kamu tengok ni jawapan akhir. Nilai penghampiran bagi 16 bagi 2.02 kuasa 4 adalah 0.96. Okey, sama tak? Magic kan? Inilah kuasa matematik. Dengan pembezaan kamu boleh dapat cari nilai penghampiran bagi sesuatu perkara. Okey, cikgu harap perkara ini dapat membangkitkan semangat kamu lah dalam matematik. Okey, kamu tengok praktis 8. Okey, cikgu rasa kamu sudah boleh selesaikan ni. Okey, cikgu serahkanlah. Sebenarnya cikgu sudah buat ni. Tapi cikgu disebabkan yang ni adalah topik yang paling last, kamu cuba dululah sendiri. Okey. Nanti kalau tidak faham, baru cikgu kasih tunjuklah cara buat. Okey, dengan ini tamat sudahlah kita punya pelajaran daripada kertas penerangan 1 sampai kertas penerangan 3. Okey, apa-apa tidak faham boleh tanya cikgu, dan selepas dari cikgu upload video ini, cikgu akan terus bagi kamu soalan kuis 2 dan ujian 2 yang merangkumi pentaksiran berterusan, iaitu PB kamu. Okey, jadi pastikan kamu jawab betul-betul. Kalau kurang faham soalan, silalah bertanya dengan cikgu melalui WhatsApp. Okey, melalui WhatsApp boleh call, tapi boleh cubalah. Tapi coverage dekat kawasan cikgu ini agak lemah. So mungkin kamu tidak akan dapat call cikgu lah. So itu sajalah. Sekian, terima kasih, dan cikgu minta maaf lah kalau pengajaran cikgu ini kurang difahami ke apa kan. Okey, jadi okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.